Ya, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okay, alhamdulillah, tuan-tuan sekali, terima kasih ada semua yang hadir pada hari ini. 34 orang, 35 orang lebih kurang. So, pertama kita rapatkan kesyukuran kerana masih diberikan peluang dan ruang untuk pada pagi ini. Ini last session, official last session lah. InsyaAllah next week, study week, tapi insyaAllah saya akan open kelas macam ni, tapi saya open pada semua lah. Berapa cepat dia dapat. Sebab saya rasa 2GM maksimum 100 orang so sebab actually untuk next week kemungkinan saya akan just buat macam kelas tuition lah, open pada semua, termasuk termasuk session Puan Nabiah 1, 2, 3, 4. Ada sebab lah kenapa saya open semua. Yang pertama sekali kita doakan lah Puan Nabiah ini selamat bersalin. So tu yang semoga hari ni lah, tarikh hari ni pun cantik, 21/1/21. Mungkin pandai Puan Nabiah pilih tarikh tu. So kita doa yang terbaik, selamat bersalin dan selamat ni lah. Jadi sebab tu saya buat open pada semua lah, dan saya dimaklumkan section 1, 3, 4 pun ada satu last subchapter je tak sempat masuk. So apa yang kita bincang hari ni dan semalam saya akan share lah pada grup diorang untuk diorang study lah. So lepas tu saya untuk next week saya open saya open pada semua. So siapa cepat dia dapat lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua berkenaan test 2. So berkenaan test 2, untuk test 2 Okey, untuk test 2 dan saya briefing dulu sebab takut you all takut ada kekeliruan lah. Untuk test 2 kita akan buat di outer, same as di outer ni lah. Ini outer. Actually outer mungkin ada yang notice or maybe ada yang tak perasan. Jadi untuk classroom actually saya dah buat satu kelas lain. You boleh tengok kat sini screen ni. Ini kelas kita semasa yang kita go through daripada first week sampailah hari ni. Di mana ni yang ada lebih kurang total ada 52 stream yang saya dah share. So, termasuk semua video-video pre-class session macam last week. Ni pre-class session dan ni adalah recorded class session saya dah upload kat Outer. So you boleh tengok kat sini tu stream. Dan kat situ ada material pun saya sudah complete dah. So, slide pun dah settle. Modul pun dah total semua dah ada modul. Settle, change effect dan assessment. Assessment pun semua kita dah buat lah sebelum ni. Cuma apa yang saya nak highlight hari ni, actually dekat saya dah wujudkan satu group lain. Kita boleh tengok final DAE 21303. You boleh tengok so you just click. You click nanti dekat stream memang tak ada apa-apa lagi lah di paparan student. Sebab saya tak buat apa-apa lagi. Yang ni memang saya hidden kan, you all tak nampak. Cuma apa saya nak maklumkan, untuk platform kelas ni kita akan gunakan first trial waktu test 2 lah. Waktu test 2 saya akan guna platform ni. So you kena klik sini, make sure you klik sini, baru you boleh tengok assessment, baru you akan nampak lah test 2. Itu yang saya nak maklumkan. So kita tak guna lagi platform kelas ini untuk kelas 2. Walaupun asalnya saya dah buat pun untuk kelas ni. Saya dah standby pun, tapi sebab saya mikir Puan Nabiah. Sebab kalau saya share benda ni pada Puan Nabiah, Puan Nabiah akan setting juga. Kat situ akan ada kelecehan lah. Dan dalam waktu di kat ward ni, saya rasa macam tak sesuai pula. Saya nak minta je monitor dia punya section 1, 2, 3, 4. So untuk memudahkan saya lah, so kita akan try and error dekat kelas ni. Di kelas you kena klik
examination dan juga untuk assessment akan ada test lah. So okay, ni untuk final punya part memang you all tak nampak ni, semua tak nampak. So dia akan nampak kosong lah. So saya akan buat kat sini untuk test 2 dengan final. So final 11.92, untuk test 25.92. Saya dah on kan 2 suku, kita akan start 2.5 dan kita akan habis 4.5 untuk minggu depan lah. So kat sini di dalam group ni, kita punya kelas ni, semua student daripada section 1 sampai section 8. Kita boleh tengok lah. Dari section 1 sampai section 8 saya nak masuk. So total lebih kurang 160 orang pelajar. Okay, boleh tengok 160 orang pelajar. So ini platform ni saya akan gunakan. So hopefully untuk test 2, please be clear tentang platform betul. Kita guna betul tapi kita guna different class. Sebab kelas ni hanya section kita saja. Tapi untuk kelas ni kita cover semua section. You boleh tengok 1, 3, 4, 5, 8. So semua. So bila assessment saya lebih senang lah. Saya nak monitor semua you all secara langsung dari section 1 sampai section 8. Saya seorang akan monitor lah. Sebab dengan keadaan penambihan tu agak tak sesuai lah. Tapi tak apa, dengan satu orang tu sebab sistem kan, jadi saya boleh saya boleh tengok lah mana-mana yang belum login ke. Macam kita buat test itulah. Macam kita buat quiz malam tu, saya WhatsApp personally orang-orang yang masih belum login. Tapi itulah bila masing-masing tak tengok handphone, tu saya tak boleh di luar kawalan lah. So tu tentang test 2 So test 2 dengan final kita akan menggunakan platform ni. Okay, hopefully you all clear tentang kita punya perasaan test. Okay, boleh? Ada apa masalah tentang kita punya test dengan final? Ni baru 37 orang Okay, boleh? Ada apa-apa persoalan yang boleh nak tanya ke apa? Clear kot untuk test 2? Clear saya, clear. Okay terima kasih. Apa-apa feedback lah. Okay, tak ada sir, thank you. Apa-apa feedback, kurang-kurang kita boleh orang kata give and take lah, apa yang kurang, apa yang lebih. Sebab macam semalam pun 21 kan, hari ada first day persekolahan dan orang sering kata sekolah habak baru memang betul lah. Semalam memang sekolah habak baru tu ramai yang buat orientasi, khususnya dia satu semua online, macam pelakar. Tapi itulah, dengan pakai baju sekolah tapi duduk depan PC. Saya tak tahu lah, mungkin ada adik-adik ataupun anak buah kamu, di kalangan kamu yang kamu nampak realiti macam tu. So dalam keadaan sekarang, walaupun jangkaannya habis, dijangka minggu depan, minggu ni lah, hujung minggu ni PKP kan. Tapi dengan keadaan kes yang agak meningkat, kita pun saya pun sendiri macam belum jamin untuk you all boleh masuk kampus seperti biasa bulan 3. Itu yang you all kena prepare lah. So untuk walaupun untuk subjek tak ada isu, cuma isunya adalah FYP lah. So kat sini macam semalam pun saya pesan kat grup 5 dengan 6. Mungkin 7, 8 yang bawah saya pun saya pesan lah. Walaupun actually saya tak perlu sebut, tapi just untuk sharing lah. Untuk FYP you all buatlah backup plan sekiranya yang actually you punya proposal FYP tu adalah hardware. Macam grup saya kebanyakannya hardware. So saya dah cakap semalam, so siapa yang ada dalam section ni 7, 8 yang under saya untuk SBA FYP, you all kena prepare lah plan B sekiranya still online. Tu benda yang kita cuba elakkan lah. Kita cuba elakkan. Dalam keadaan sekarang, walaupun kita sekolah operasi, tapi macam tadika, taska masih dibina operasi lah. Atas sebab yang tidak dapat dielakkan lah. Itu mungkin ada dia punya
So hopefully clear kot kita punya part yang saya nak share kat you all lah. Okay, walaupun mungkin at the end of session ni nanti boleh lah masing-masing on camera nak tengok masing-masing. Tak pernah saya kata first class kot saya minta on camera ni, lain pun tak ada lah. Okay, so untuk hari ni kita go through terus sebelum masuk. So tu just part yang saya boleh share kepada anda pagi ni. Okay, jadi untuk for this lesson, today lesson so kita akan tengok lebih kurang ada dua part. Ada dua part yang hari ni kita akan go through dan you all semua dah prepare lah. Okay, untuk hari ni our target adalah dua benda lah. Hanya dua benda dan saya rasa kita cuba lihat apa yang you all dah belajar dekat MJT dan kita cuba implement kat JFAT. Bagi saya macam semalam pun bila ketua tu sebenarnya lagi mudah lah. JFAT ni mudah sikit compare dengan untuk examination untuk examination. So hari ni kita akan tengok go through tentang voltage divider bias for common source for JFAT. And second kita akan tengok pada last adalah AC analysis for JFAT. Okay. So untuk voltage divider bias, so in the last, sebab yang last week kita dah go through tu ada part iaitu kita tengok yang lepas kita dah tengok apa ni five bias. Yang pertama kita tengok five bias, yang kedua adalah fixed bias. Okay, itu yang lepas. So hopefully lebih prepare lah. Dan kalau BJT ni kita ambil apa ni orang kata analogi lah. Sebab untuk yang last week untuk self bias dengan fixed bias, first kita dah tahu dia punya orang kata first apa yang you all tahu adalah dia punya data configuration. So data configuration ni dia punya connection lah, bagaimana dia buat. Hopefully you boleh bezakan. So the same method hari ni untuk voltage divider bias. Itu yang pertama. Yang kedua kita tahu dia punya formula. Formula ni selalu untuk kita kira lah VDS dengan IOD. So itu in term of ni input, inilah in term of output, and after that kita dapatlah VDS. So input, output. Okay, itu yang lepas. Okay, untuk self bias dengan fixed bias. So first, sama juga kita punya flow untuk voltage divider bias. So kita akan tengok ni yang pertama dan yang kedua lah. So apa dia punya relation. Cuma untuk BJT untuk voltage bias, kalau you all masih ingat untuk BJT lah, maksudnya voltage divider bias for BJT, apa yang you boleh nampak step pertama adalah you kena simplify the circuit. Hopefully masih ingat di mana kat situ you terpaksa atau tak nak you kena guna Thevenin theorem. Sebab nak simplify ni, sebab nak dapatkan nilai RTH dengan VTH lah. And the next untuk BJT, selepas you simplify, baru you buat calculation. Maksudnya you terus buat apa ni dia punya equation for ada dua, input and output lah.
output side, di mana untuk input side you akan dapat IB. Automatic bila dapat IB, for sure you akan dapat IC dengan IE. Untuk output side you akan dapat VBE lah. VCE. Okay, itu yang lepas. Itu untuk BJT Ni adalah untuk BJT. So ni just review session yang saya cuba highlight pada anda. Okay. So lepas katalah tapi untuk BJT itu untuk BJT. Tapi untuk JFET first dia lebih mudah sikit compare dengan simplified circuit lah. Sebab untuk BJT kenapa kena simplify the circuit? Sebab kita nak cari ni equivalent. Equivalent ni maksud dia nilai sama tara bagi circuit tersebut pada dua node supaya you all senang kira. Sebab apa? Kenapa kena buat Thevenin theorem? Sebab BJT ni adalah current control device. Sebab tu nak carikan VR. Sebab apa? The last kita boleh dapat lah I equal to V over R. Maksudnya ni V total dengan R total. So untuk voltage divided bias, V total tu adalah equal to VTH. R total tu equal to RTH. Okay, itu kalau BJT, iaitu current control device. Tapi untuk JFET, so apa beza transistor dengan BJT dengan JFET? Kalau ini current control device, so kalau JFET apa? Apa beza dia? Kalau BJT current control device ataupun device ataupun komponen device apa sebenarnya? Alatan ataupun komponen yang dikawal oleh arus. So untuk JFET actually dia apa? Apa control device? Apa dia? Apa control device? Kalau JFET apa dia? Kalau BJT current, kalau JFET sorang-sorang. Voltage sir. Okay. Voltage So voltage. So bila dia voltage control device, kat situ you boleh nampak lah. Sebab kita guna Thevenin theorem sebab ni lah. Sebab ni. Sebab apa? Nak cari voltage total dengan resistance total untuk you dapatkan I total. Total tu maksud dia equivalent lah. Maksud kata equivalent tu maksud sama tara ataupun yang sama dengan lebih kurang koseri kita kata sama lah. Empat, sebab tu kita simplify the circuit. Tapi ni voltage control device. Bila dia voltage control device, kita punya target ni adalah VGS. Baik. Yang BJT input side adalah IB. Betul Nampak? Fokus penggerak kita ada IB, lepas tu kita dapat IC dengan IE untuk output, dengan VCE pada output. Tapi untuk voltage control device, JFET, our target aim adalah voltage, bukan current. You faham? Sebab dia voltage control device. So dia adalah target dia adalah voltage VGS. Bila nak cari VGS, so perlu tak nak guna Thevenin theorem? Cara yang boleh fikir logik lah. Tak sir, tak. So tak perlu So you hanya guna
nama pun voltage divider bias. You hanya guna voltage divider rule sahaja. Rule saja sebab target nak cari VGS je bang. Tak perlu nak guna Thevenin theorem lah. Sebab our target just nak cari voltage. Lepas tu apa yang you belajar voltage divider rule adalah simple, senang sangat. Kalau kita ada macam ni, ini adalah source, ini adalah R1, ini adalah R2. So voltage drop for each resistor adalah VR1 dan ini adalah VR2. So voltage ikut rumus voltage divided rule, VR1 equal to dia punya nilai rintangan R1 total kan divide by total resistance yang ada dalam data ni. So kat sini you nampak lah R1 R2 sesiri, sebab tu dia tambah. To divide by total source, so VS. So gitu juga dengan VR2. So, kita ada R2, dia punya resistance divide by total R1 plus R2 same as VR1 di times VS. So ini yang kita nak guna. So lebih mudah. You tak perlu simplify pun. Kalau BJT sebab target saya constant cost, you simplify. So untuk voltage divider rule bias you tak perlu. So ini yang kita punya part lah. Okay. First kita tengok dulu apa dia punya data configuration ataupun circuit configuration. So apa dia punya, bagaimana susunan ni first yang kita tengok ni first. Okay, ni dia punya sama macam BJT 1, 2, 3, 4. Ada 4 so ada 4. So bila ada 4 sama macam BJT se-GB lah orang kata selasarnya kan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua in term of formula. Okay, in term of formula formula. So formula ni actually you tak boleh lari daripada bila sebut Jeff hat. So Jeff hat lah. You tak boleh lari daripada 3 formula ni. Tak kisahlah self bias ke, bias ke, voltage daripada bias. So nak tak nak 3 ni tolong tanam dalam kepala. Ataupun kalau boleh lumatkan, hadamkan. Kata kenyangkan. Sampai unit ni bosan lah. Simple je pun rumus dia. Ig equal to 0. Yang pertama. Yang kedua, Id equal to Is. And the last, Id equal to, ni yang paling sikit. Id S times 1 over VGS divide by VP. What? Ni saja. Saya rasa nombor 1, nombor 2 ni senang gila lah betul. Nak hafal. Simple lah. Cuma ni sajalah. Sebab, tapi untuk batch all saya rasa saya tak risau sangat lah. Mustahil lah bagi saya untuk you salah tulis formula. Sebab test 1, test 2, final semua open book. Kalau ini bersalah, tak sampai apa lah. Sebab kalau kita buat physical final, biasanya lah. Kadang bila saya jaga PSA ada yang cuit. Cik, formula ni apa cik? Saya lupa. Itu biasa lah budak. Itu kalau physical lah. Tapi sebab batch all ni online kan dan open book. Sepatutnya benda ni tak di-issue lah. Okay. Itu untuk DC analysis. Ni untuk DC. Kita tak masuk AC lagi. Sebab yang lepas kita dah go through 1, 2 ni. And hari ni kalau saya continue jadi ni 3 lah. And the last 4 adalah untuk AC analysis. Okay. So untuk DC 1, 2, 3 kan. Tapi untuk AC akan ada satu lagi rumus. Jangan pening kepala. Tak apa. Simple. So saya tinggalkan dulu. Kita back. So kita tengok dulu voltage divider. So ini yang saya cakap. Yang pertama. Ini yang kedua. Dan ini ada ketiga. So dia cakap general saja. Rumus dia. So actually yang rumus ketiga ni adalah ni. Okay. So untuk DC analysis.
sama je macam BAT dengan self bias dengan fixed bias, dan JFET for fixed bias dengan just bias, di mana untuk saya semuanya open circuit. So ni adalah open circuit, dia terbuka. So bila dia terbuka, nampak dia tak ada kaitan lah. You boleh buang siap-siap. Sebab tu you akan nampak circuit kita actually dah macam ni lah. Okay, ni circuit kita the last. Ni dalam DC analysis lah. Okay, kita ada R1, R2, RB ni RS. Okay, ni yang maksud saya penggunaan voltage divider rule. So tengok, ini adalah kita punya VS, source R1, R2. So target kita nak cari VGS kat sini, relation. So bila cari VS, kita kena ni masuk. Lepas masuk tak? Lepas tak masuk voltage. Okay, ni adalah voltage divider rule. So kalau tengok kat sini pun you akan nampak bahawasanya sebab aim kita nak cari VGS. So you kena cari relation dekat VG, kat node VG. So ini adalah rumus VG. So di mana VG ni adalah equal to VR2. Sama je sebab node ni tak ada apa-apa. So equal to VR2, sebab tu dia dapat equation macam ni. Di mana VR2 divide by total resistance R1 plus R2 times V source. V source adalah VDD. So itu yang pertama. And the next, sebab target tu jadi VGS, so you boleh daripada sini, kalau saya buat ni anak panah, anak arrow ni menunjukkan positif, yang ni adalah negatif. So VG daripada G node sampailah ground, di mana ni positif, adalah equal. You akan nampak ada dua komponen. Kalau saya buat garis ni, ni yang pertama, ini yang kedua. Logiknya ni tambah ni dapat ni, betul kan? Ni tambah ni dapat ni. So VG equal to VGS plus VRS. Sebab tu target nak dapat VGS, and the last kita dapatlah VGS equal to VG minus VRS. When we convert VRS relate to ID, sebab tu the last kita dapat VG minus ID RS. So saya tu simplify lah. Kenapa ID? Bukan IS, sebab ID equal to IS. Kat sini tulis. Okay. Ini yang kedua. Actually benda ni tak payah hafal. Ni pun tak payah hafal. Automatic you boleh tahu. You akan implement terus. Guna terus formula yang you dah belajar waktu realita lah. Sepatutnya. Okay. And the next, untuk voltage divider adalah ini selesai untuk VG saja. VGS lah. So bila ni adalah rumus pertama yang kita dah jumpa bagi voltage divider bias. Agak berbeza sikit dengan self bias dengan fixed bias yang kita dah nampak untuk self bias dengan fixed bias. Kalau fixed, nama pun fixed. Nama pun fixed, tetap. Waktu dia equal to negative VG. Dia tu ambil value negative VG ni. Sebab ni different, different polarity, sebab tu dia negatif. So VGG ni, apa power supply kita connect, itulah VGS. Sebab tu dia panggil fixed. Sebab senang setting. Dia tak payah kena pening nak kira. Kalau ini yang connect 5 volt, automatik dia bawah negatif 5 volt. Tapi pun yang bawah, kita akan connect ketiga komponen ni. Komponen pertama, komponen ketiga,
Koma kedua dan koma ketiga ni ikut configuration yang macam ni. So bila buat macam ni, dia adalah self-active bias, defect bias sebab tu dia tetap. Tapi kena ada dua source lah. Two different source. Satu VDD, second VDD. Nah, itu keburukan dia lah. To fix. Kalau self bias, nama pun self. Dia diri sendiri. Kalau tengok pada formula betul lah. VGS equal to IDRS. Ini adalah komponen, kedua-dua ni adalah komponen bagi defect. Di sini punya. Di sini. So maksud dia apa? Bila sebut ni dia punya, sebab tu dipanggil self bias. Dia sendiri. Maksud dia kalau tengok kat sini, you nampak lah output yang bagi bias kat ni. Output lah. Output. ID adalah bahagian output. Ni adalah output side. Dan ni kali ni adalah input side. So you nampak lah bagi bias. So VGS equals to IDRS. Okay. Itu self bias. So bias you nampak lah. Self bias VGS equal to negative IDRS. Kalau fixed bias, nama pun fixed. So VGS equal to negative GG. Tapi untuk voltage divider apa ni, voltage divider bias ni, voltage divider bias, rumusnya adalah S equal to VG minus IDRS. So actually benda tak payah hafal pun. Sebab nanti bila you buat KVL atau KCL, you akan dapat juga sama je. Tapi yang penting you kena ingat lah. 3 poin yang penting, ID equal to 0, ID equal to IS, dan the last yang kita punya equation lah. Okay, ni persamaan pertama. Ni tak ada. Persamaan pertama ni kita cuba plot the graph. Plot the graph. Okay, bila sebut plot the graph, you terpaksa macam last week lah. Last week kita dah bincang. Soalan example 1 ni adalah self bias sebab tak ada BGG dan ada RS. So bila saya buat self bias, kita tahulah bahawasanya nilai voltage pada output yang memberi nilai pada input sama pun self bias. Dan the last week kita buat dalam slide, kita buat graphical method. Tapi yang last week dalam kuliah kita discuss guna mathematical method ataupun mathematical model. Mathematical model. Maksudnya by formula lah. Ingat lagi di mana yang lepas, hopefully you jangan confuse. Sebab yang lepas kita bincang bila sebab yang lepas saya strict pada mathematical model sebab nak fahamkan dan kita nak senang dapat jawapan. Tapi untuk graph, kalau in case you nak cuba buat graph tak masalah. Tapi apa yang you kena aware, you kena tanam dalam kepala untuk JFRAT bila you nak guna graph method. You kena ada dua graph. Dan keduanya adalah IV graph ataupun current voltage. Untuk input, kita ada graph ID versus VGS. Sebab ni part input. Tapi untuk part output, graph dia adalah ID versus VGS. Hopefully jangan confuse. Ini VGS, ini VGS. Kalau yang lepas kita ni nampak ID versus VGS. Ini adalah output graph. Ini output graph Sir, maaf mengganggu sir. Ada member nak masuk, kawan-kawan. Okay, thank you. Tak dengar pula notification. Sekejap, tak ada pun.
Jap. Thank you Muhammad. Tak dapat notification ni. Betul lah. Kalau dia bunyi teng-teng-teng, tak ada bunyi tak. Ni kalau masuk cakap eh. Saya tak dengar lagi ni bunyi. Okay. Nanti kalau ada, notice balik saya. Okay, ni output graph. Tapi, macam saya kata tadi lah. Kita punya analisis untuk self bias dengan fixed bias. First kita akan buat, kita tahu list of information. Bila kita tahu list of information, dia punya susunan tu. So kita boleh pilih lah bahawa dia self bias, dia fixed bias ataupun dia voltage divided bias. Itu yang pertama. Yang kedua, kita formula. Dan paling penting, formula ni selalunya first formula kita akan relate pada input side. Sebab macam BJT juga, you akan cari IB dulu nampak. You kena cari input dulu. You kena cari input dulu You kena cari input dulu baru cari output. So untuk BJT clear lah, kita cari IB. Tapi untuk JFET, kita nak cari VGS. Sebab tu yang last week discussion. Example 1 ni. Ini adalah input side. Sebab tu disebut input side, nak tak nak you kena plot input graph. Sebab tu apa yang dia buat, dia plot input graph ID versus VGS ni, input graph. Takut you keliru, terkeliru. So sama juga untuk voltage divider rule. You kena plot the graph. Ini adalah persoalan pertama kita. Dan bila input graph, kita tahu input graph saya cakap tadi, still IV karakteristik. IV karakteristik ni paling rasa karakteristik. Term ni selalu digunakan dekat BJT. BJT pun ada IV karakteristik dan dekat JFET. Di mana ni adalah present current. Kerana ni adalah present voltage. Current pada paksi Y, current voltage pada paksi X. Okay. So untuk input graph bagi JFET, kita punya X adalah VGS, manakala kita punya Y adalah IG. So tu yang dibuat lah. So bila X VGS, dan you boleh nampak from this expression, kita tahu VGS adalah paksi X dan I dia adalah paksi Y. Betul? Dan kat sini you boleh nampak lah, actually untuk linear graph yang you belajar kat sekolah, kita sekolah kat form 3, general equation adalah Y equal to MX plus C. Saya pernah cakap last week Y equal to MX. So di mana kita tahu X adalah VGS, X adalah VG. Y equal to MX plus C. Di mana X adalah VGS. Maka Y adalah IG. C adalah ringkasan X. Ringkasan Y. Okay. Y equal to ID, betul lah. Sebab kita punya Y equal ID. Dan X equal to VGS dan plus C. Kalau tengok pada rumus ni, yang you boleh nampak lah bahawasanya kita punya graph ni adalah kalau tengok pada sini you boleh nampak lah. Kalau saya susun persamaan ni, sebab yang penting ini adalah general equation. Ini adalah general equation yang kita tahu, yang you belajar, hopefully you masih ingat. Kalau graph ni macam ni X, ini Y, graph ni macam ni ini kita tahu dia punya equation adalah Y equal to MX. Sebab apa? C equal to kosong. Dan kita tahulah untuk M positif dia akan jadi macam ni lah. Maksudnya dia melintang macam ni. Melintang daripada kiri ke kanan, dia naik. Tapi kalau graf kita macam ni,
akan jadi y equal to negatif mx. Negatif sebab negatif So kat sini you nampak lah. You nampak bahawa graf ni macam betul. So nak samakan persamaan kita, cuba you arrange dalam sebutan y lah. Dalam sebutan y. Sebab kat sini kita dengan y So kalau tengok sini kita boleh rearrange persamaan ni jadi macam ni. Okay. Ni saya bawa belah sana. Ni bawa belah sini. Yang pertama. Yang kedua saya buat macam ni lah. Okay. Ni persamaan. Ni saya sebab saya nak tinggalkan, saya nak sama macam ni. Ni y. Ni saya punya x. So ni m saya. And equals to c. So daripada discussion dia boleh nampak. Apa yang you nampak? M equal to negative 1 over Rs. Maka C equal to Vg over Rs. So nampak? Kat sini P dasar Y kita adalah, betul lah ni? Vg over Rs. Vg over Rs. See? Dan M dia adalah negatif 1 over Rs. Dan kalau tengok daripada persamaan ni, logiknya, nampak? Kecurunan equal to 1 over Rs. Maksud dia apa? Rs makin meningkat, nilai rintangan makin meningkat. Kalau ni makin besar, M jadi makin kecil. Sama juga kedua. Kalau Rs mengecil, satu okey lah. Satu. Tapi bila 0.1, 0.01, bila kalau 1 bahagi mili, dia jadi K. Nilai dia akan jadi besar. Maksud dia apa? Dia berlawanan. Efek dia berlawanan. Nanti you kena ingat benda ni sebab ada nanti for the next akan relate lah. Dia punya session tu. Okay. Itu yang part dan paling penting untuk petasan Y kita dah tahu Y ni. Dan untuk petasan X kat sini Untuk petasan X kita tahu lah nilai ID adalah equal to 0. So bila ni equal to 0, bila ni sama. So saya tarik ke sini. Bila ID equal to 0, sama dengan negative 1 over Rs VGS plus VG over Rs. So saya rearrange, dapatlah VGS over Rs equal to VG over Rs. Betul? Ni saya bawa di belah sana, ni negatif, ni positif. So dapat ni. So bila ni over Rs, ni over Rs, so you boleh matikan lah. Sebab bila pergi sana, dia akan bahagi. So apa yang you nampak? VGS equal to VG. So you nampak? Ni betul lah. VGS equal to VG. So ID kosong. Okay. Ni saya tunjuk untuk graphical method dulu. Sebab kalau saya tengok based on our reference. So apa yang dihujahkan untuk JFAC lebih mudah guna graphical. Cuma sebab kita dalam online class, mungkin saya tak boleh nak provide lah graph sheet ataupun kertas graph tu pada all untuk you buat. Dan paling penting bila sebut graphical method, salah satu kekurangannya adalah dia punya accuracy. Sebab ada orang boleh buat strip, ada orang dia buat. Sebab kita libatkan dua graph. Ni graph pertama. Input graph. Ni input graph. Yang kedua adalah
output graph. So untuk output graph, saya cakap tadi lah. Untuk input kita ada VGS. Untuk input. So untuk input kita ada VGS. Input. Tapi untuk output memang you terpaksa dengan IG. So IG sebab tu rumus ni. Ini rumus basic yang saya cakap awal-awal ni. Okay, kan? Ni. So kita ada rumus ni. Rumus ni yang selalu mencabar lah. Mencabar orang kata kesabaran. Mencabar kesabaran para pelajar lah untuk dan mencabar teknikal ataupun kemahiran pelajar mengira dalam bentuk quadratic form. Ni quadratic square. Quadratic ni quadratic. Ni adalah frequency. Saya rasa benda ni saya tak perlu terangkan lagi. Yang lepas kita cakap apa tu VP. Di mana VP ni ketika voltage yang menyebabkan current ID statik ataupun maintain. Okay. Kalau kita plot ni graf kedua kita. Graf pertama tadi kita ni graf pertama. Ni adalah input graf. Graf kedua kita ni. So, jangan confuse sebab ini adalah ID versus VGS. Sebab tu graf dia macam ni. Yang kita tengok awal-awal sebelum ni last week. Graf macam ni kan. You apa macam ni. Di mana kita tahu ni adalah ohmic region. Ini adalah active region ataupun saturated region, saturation region, dan adalah breakdown. Okay, ini graf ni adalah untuk output graph, iaitu ID versus VGS. Bila output kan, itu bila output ID VGS. So ni DS nampak. Ni yang keliru lah. So bila you plot pada input graph ID lawan VGS, you akan nampak dia punya graph tu bila tepat dia macam ni. So dia macam ni lah. Dan kita tahu ini adalah area paling minimum untuk VGS. So maksudnya operation VGS kita boleh predict antara area ni saja. Kita kena cari lah area ni saja. So bila dia dah ada rumus, dah ada dua. Ni linear graph ni. Ni adalah quadratic graph. Itu ni. Ni linear graph. So kita plot pada the same input graph. So ini adalah output graph. Ini adalah input graph. So bila kita plot, bawah dapat intersection point yang dipanggil Q point ataupun dipanggil question. Question maksud dia titik operasi. Titik operasi. Titik operasi di mana nilai bagi operasi ni adalah inilah nilai yang kita nak. VGS dengan ID. Ingat, our aim awal-awal tadi nak cari VGS mana? VGS baru dapat ID dengan VGS. So first ni. VGS automatic dia tak boleh baru dapat ID. So, lepas tu bila guna kaedah graph, dia you plot, you terus dapat dua parameter terus serentak. So lebih mudah lah. Sebab tu dia propose guna graphic method. Compare guna mathematical model method. Okay, saya lepas lah. Okay. Itu saya rasa itu teori punya part yang saya dah discuss. Better kita buat example supaya orang nampak apa yang saya cakap, apa yang saya hujahkan. Supaya you nampak lah saya punya ni apa maksud kena VGS antara VP dengan kosong. Sebab intersection kat sini So logiknya VGS mesti daripada nilai antara area ni saja. Dia tak boleh lebih. So ID dapat. Okay, itu kalau graphical method. Okay, so next cuba kita try kita guna macam saya kata dia. Example 1 kita guna mathematic method walaupun slide guna graphical method. Tapi untuk soalan ni dia tak beri skema jawapan sebab tu bagus juga lah.
So kita tekan 1. So kita buat sama. Sebab benda penting kita nak cuba guna mathematical method. Maksudnya kita nak guna bila kita nak guna mathematical model ataupun mathematical method, maksudnya kita akan guna dua formula ni lah. Kita akan buat bersama serentak, iaitu VGS equal to tadi adalah VG minus IDRS dengan kita ada rumus IG equal to IGSS 1 over VGS divide by VP. Okay, ini yang kita nak guna. Sama macam example 1 kita dah buat. Okay, first senang. Dari VG. So VG saja tak ada isu. Simple dia VG. VG kat sini. So just apply saja voltage divider rule. So R2 divide by R1 plus R2 times VS. So VS kat sini adalah 20. 20 lah. So just tukar dalam bentuk ni 110 divide by 910 plus 110. So saya tak tulis K sebab kat sini K. Saya terus cancel out lah. Untuk memudahkan pengenalan saya ni K. Bila ada K senang. So saya terus cancel out lah, senang. So you akan dapat 110 divide by 1020 20. So boleh kira jawapannya adalah 2.16 volt. Okay, selesai untuk VG. VG senang. Yang kedua ni mencabar kita lah. Okay. Sebab kita ada dua rumus. So first kita buat dulu sama-sama kita, iaitu VGS. So VGS equal to VG minus IDRS. So biasanya kita tahu 2.16 minus ID tak tahu, tapi RS equal to 1.5K. Okay. Ini adalah persamaan pertama. So untuk persamaan kedua, ID equal to ID SS times 1 over VGS tak tahu. Vpeak diberi. Okay, ni rumus dia. Saya tulis dulu. Okay, yang diberi IGS 10 mili, Vpeak negatif 3.5. So you just masukkan nilai ni 10 mili 1 over VGS divide by negatif 3.5 square. So negatif jadi positif lah. So you akan dapat 10 mili, saya ringkaskan 3.5 plus VGS divide by 3.5 ni square. Okay, jadilah IG. Okay, kita pergi next. Kita beri ID equal to 10 mili. Saya tulis balik 3.5 3.5 minus VGS 3.5 square. So square ni saya pecahkan 10 mili. Saya terus pecahkan 3.5 square. Tu tinggal dia seorang saja. Times 3.5 plus VGS square. Okay. So ni bawa ke sana. So ni bagi ke sana jadi tambah. Yang di atas jadi ke bawah. So you hilang lah. So you akan dapat 10 mili. Divide by 10 mili. 3.5 square ID equal to negative 3.5 plus VGS square. So selesaikan dalam ni, saya dapat 1.225 K
ID, kilo ID. Okay, ni terus kita ambil persamaan BGS ni, kita masukkan persamaan ni. Ni, dah kira tadi. 2.16 tolak ID 1.5K. So tambah 2.16 tolak 1.5K ID. Buat. So 2.5 tambah 5.6 dapatlah 5.66 5.66 minus 1.5K ID. Okay, bila square maksudnya macam ni lah. 5.66 minus 1.5K ID. Ni darab ni. Ni darab ni. Lepas tu tambah ni darab ni. Tambah ni darab ni. So you akan dapat 5.66 darab 5.66 you akan dapat apa? 32. 30. Hopefully you boleh kira. 32 point berapa? 035 036 saya. 036 Okay. Ni darab ni negatif berapa? 5.6 darab 1.5K. Lapan 490. Okay. 849K ID. Okay, ni darab ni baru darab ni. Ni lepas tu second ni darab ni. So benda yang sama Nilai yang sama. So you just tulis 2 kali Sebab ni darab ni hasil ni juga. Okay, ID. Okay, ni pula 1.5 darab 1.5 dia akan dapat plus 2.25 mega. Ingat, kilo darab kilo jadi mega. Mega ID square. Okay, ni yang dia dapat. So you just raise balik. So yang ni pun, yang ada lagi nilai, dia tak lupa. So ni bawa ke belah sana 6. So ini adalah kita punya total equation, iaitu 2.25 mega ID square. Tolak ni berapa? 84949 dia akan dapat 18 lah. 16. 18, 98. Betul lah, 16.98 betul lah. Okay, boleh dia. Betul Ustaz. K, ID. K ni selesai kat sini, tapi ni bawa sini, so you tolak. Sebab ni positif, tolak lah. 1.225K. So tolak dengan tolak ditambah lah. Tapi negatif lah. Plus 32.036 equal to 0. So the last, you akan dapat 2.25 mega ID squared minus cuba apa? 1.225 tambah 16.98. 16.98 tambah 1.5. Dapat apa? Negatif apa? $18.205 sir. 205 18.205 K IG plus 32.036 equal to 0. Okay, kat sini you dah nampak quadratic equation sama macam ni, AX squared plus BX plus C. So ni just masuk dalam calculator di mana A equal to 225 1234. Betul lah, sebab dia mega.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 4 kosong. B sama dengan negatif 18. Ni sebab kilo. 1, 2, 3. 18,205. Manakala C adalah equal to 32.036. So masuk calculator dapatlah nilai X, di mana X tu ada nilai ID. So you akan dapat dua nilai ID, ID1 and ID2. Okay, berapa? Berapa masuk calculator? .504 mili. Ya 5.504 5.504 betul? Dapat macam tu. 4 mili. Yang kedua? 2.587 mili. Okay, 5.78 ke 58? 2.587. 7. Okay, you ada dua value. Betul? Example one yang kita dah discuss last week. Example one yang kita discuss last week. Bagaimana kita tahu kita ambil value ni compare dengan value satu lagi? Sebab ada skema ni lah. Betul? Tak ada skema ni. Jawapan 2.6 betul lah tu. Tapi untuk example tu tak ada skema bang. So, apa indikator kita nak buat? Pilih atas ke nak pilih bawah? So ini method yang you kena gunalah, iaitu you kena cari kedua-dua nilai VGS. Contoh saya guna ID1. So VGS1 equal to VG. So VG 2.16 minus ID. So 5.504 mili times 1 point, ni darab 5K tak salah tadi. So berapa you dapat nilai VGS1? 2.16 tolak saya darab ni. Tu VGS1, tu VGS2 pula apa sama. 2.16 tolak 2.587 mili times 1.5K. So mili yang K boleh cancel out. So berapa nilai dia? VGS1 orang apa? Yang VGS2 apa? Negatif 6.096. Okay. Yang bawah? Yang bawah apa? Negatif 1.7205. 2.1 7 205. yang ni boleh semak sambil tu dia tolong juga tengok. Okey betul. 1.75. Okey, kita ada dua value. 609 dengan 1725. Kedua negatif. Itu yang balik pada saya punya graph tadi. Satu benda yang belum faham, ni saya kata tadi. VGS tu kena nilai dia kena less than VP. Kena lebih rendah. Boleh faham? Nilai dia kena lebih rendah. Saya buat modulus ni maksudnya dia punya nilai tu saya tak kisahlah positif. Kalau saya ni negatif dia jadi positif. Sama lah sebab confirm nilai negatif. Sebab tu saya kata itu. So nilai dia kena lebih rendah. Dan dalam soalan ni kita tahu VP adalah 3.5. Betul? 3.5. Maksudnya apa?
VGS kena lagi rendah daripada 3.5. So nak ambil mana satu? Nak ambil VGS 1 ke VGS 2? VGS 2 sir. Okay, thank you. So VGS 1 boleh abaikan, sebab tu kita select VGS 2. Bila ambil VGS 2, automatic kita tengok value apa kita guna tadi? ID 2, bukan ID 1. So sama juga, kita boleh abaikan. So inilah nilai IDQ kita. Begitu juga VGSQ kita. Okay, clear? Okay, selesai untuk yang 24 ni lah. Saya tunjuk mathematical model lah. Saya tak. Untuk graph tak isu kot, sebab you boleh nampak. You buat intersection, you akan nampak lah value tu. Tapi untuk pengiraan, itu kita punya indikator. Bagaimana nak pilih antara dua value tu? Which orang kata close the exact value for Q point. Okay. Sebab tu kita ambil tu. And then the next lah, senang lah. Sebab kita nak cari VDQ dengan VSQ saja. So VD ni adalah kat sini. Ini adalah VD kita. Sebab ni D. So VD kat sini. So VD you boleh ambil yang dua pilihan. Saya lebih suka sebab kalau you ambil yang belah bawah ni komponen dia. Ni adalah VD. Kalau belah bawah kita nampak VD equal to VDS plus VRS. VRS boleh cari sebab ID dah dapat, tapi VDS tak boleh cari. Kita belum cari ni, tak jumpa. Okay, itu belah atas. Cuba saya ambil yang belah belah bawah. Cuba saya ambil yang belah atas pula. Okay, yang saya ambil belah ni. So maksud saya ambil total yang ini adalah total source dan adalah 20 volt. Betul 20 volt start sini. So apa yang nampak 20 volt adalah VS ataupun VGD ataupun VS lah, takut confuse. VS equal to VRD plus VD plus VD lah. Di mana VRD ni boleh cari sebab VRD equal to IDRD. VS memang tetap. So sebab tu kita guna rumus ini. Itu kita rearrange balik. So dapatlah VD equal to VS minus VRD. So VS adalah 20. Tolak VRD adalah I kita. Berapa tadi? 2.58 ID kita berapa tadi? 2.58. So ID 2.587 mili times RD. So RD 2.4. K. So bila mili dengan K boleh test out. So just boleh selesaikan lah. Berapa nilai VD? So you akan dapat apa? 13.79 betul. Good. Okay, selesai VD. So VS dah boleh kira lah. Ni VSS sorry. Bukan VS, ni Vsauce. Tapi confuse sorry. Ni Vsauce bukan VS. Ni adalah VS kat sini. Ni adalah VS. Source. Apa ni? Source bagi JFET, bukan source bagi circuit. Tapi confuse. Ni adalah source bagi JFET. Sebab tu dia tak gunakan apa ni? Dia gunakan VCC. Tak gunakan Vsource. So untuk VS for JFET, kalau tengok sini you boleh nampak lah. Untuk VS sama dengan VRS. So just masuk dalam formula saja. ID
times RS. So ID 2.587 mili times RS 1.5K. So cancel out, kita boleh dapatlah berapa total. Dan the last adalah VDSQ. VDSQ kat sini lah. Yang ni lah. VDSQ kat sini. Yang saya tunjuk tadi, yang first. Ni plus minus VDS. So untuk VDSQ, you boleh kira lah berapa dia punya part. Tolonglah. So from this equation, bila kita rearrange balik, kita akan dapat VG minus VRS. So VG berapa? Dah dapat tadi. 13.79 minus VRS. So ID kita adalah 2.587 mili time RS 1.5K. So dia akan dapat jawapan VDSQ. Okay, selesai. Kita dapat out untuk kita punya exercise. So, the effect voltage divider. Okay. Selesai. So, untuk part 1 ni selesai untuk kita punya ni. So, ni dah selesai. The effect. So, kita dah go through, dapat lah. The next, dia adalah last part adalah AC analysis. So, AC analysis jangan risau untuk JFET lebih simple daripada BJT. Macam tu lah. So, macam tu. Untuk BJT, you ada 3 bias yang kita analisis. Kita ada fix, kita ada emitter bias, dan the last kita ada voltage divider bias. Mana untuk AC analysis, ketiga-tiganya ada dia punya equivalent circuit. Maksud dia circuit yang sama tara ketika AC analysis. AC lah, sama ni. Sebab tu, untuk BJT you diperkenalkan dengan 2 method lah. Kita ada 2 port system approach, and the next di mana kita akan dapat ZI, kita akan dapat ZO, dan kita akan dapat VI dengan kita dapat VO. And the next kita akan kita guna, selain tu port system approach, kita ada juga untuk BJT. Kita guna apa tadi? RE model. Okay. So ni approach yang diguna pakai. So untuk JFET sama je. Kita akan tengok juga ke tiga-tiga bias. Iaitu fixed bias, self bias, dan last adalah voltage divider bias. So sama je. Cuma apa paling penting, semuanya adalah dengan kapasitor. Maksudnya ada bypass kapasitor. Bypass kapasitor. Maksud dia apa? Kita hanya cover fixed self dengan voltage divider bias dalam keadaan semuanya ada bypass. Okay, faham? Maksud dia without ataupun unbypass circuit kita tak tengok. Sebab dia lebih complicated. Sebab tu saya kata kita ambil yang senang dulu. Dan paling penting untuk JFET yang you kena aware lah. Yang you kena aware adalah dia punya apa ni, karakteristik yang you kena tengok balik. Karakteristik. Okay. So okay, sebelum tu tag file sekejap. Sebelum tu
Backfire kejap dengan ada sikit lah backfire part. Saya nak ambil nafas sekejap. 2 jam ni penat. Sebab lelah ni simple, dia jangan risau lah. Tu sementara tu kita tengok satu part. Orang kata okay, tengok di video ni dulu. Untuk selingan. Hopefully boleh dengar lah.
Okay, boleh sambung balik Tengah jam ni. Boleh sambung ya? Ada di ujung talian semua? Ada Ada, saya sir. ada. Ada Okay, sir. Ada sir, ada. okay, thank you. Muncul tak? Okay, jadi insyaAllah kita kata conclude our ni for the last ni lah. Untuk amplifier. So untuk AC analysis. Okay, ini adalah dia punya karakteristik yang you kena aware. Iaitu voltage gain dia adalah excellent, tinggi. High input impedance. So dia Zin dia pun tinggi. Low power consumption, maksud dia punya consumption tu rendah. So, penggunaan power tu rendah. Dan dia punya frekuensi dia adalah apa ni, lebih stable. Good frequency response tu maksud lebih stable maksud dia. Okay, itu yang paling penting. Okay, untuk AC analysis, di mana yang dalam DC analysis kita ada dua method, iaitu kita ada graphical ataupun by graph, dan kita ada matematik. So sama seperti mana AC. So ni adalah input graph IV versus V dan ID versus VGS. So untuk graphical analysis, ini yang saya dah cakap, di mana selepas kita buat apa ni untuk kita punya VGS formula, untuk VGS yang kalau contoh untuk voltage divided bias, last kita dapat nilai dia kan, di mana kita tahu bahawa M dia yang tadi kita dah buktikan equal to 1 over RS. Relative 1 over RS. Itu yang sebenarnya. Itu keturunan dia lah. Okay, ini untuk graph VGS, tapi untuk for the graph ID dia ada dua graph. Satu VGS, ni linear graph, ni from the circuit, ni daripada circuit. Maka ID adalah ini daripada fixed formula for BJT, for JFET. So yang kita tahu untuk rumus dia adalah ID equal to IDSS 1 over VGS 1 minus VGS divide by Vpeak squared. Okay, ni dia punya graph dan same method yang saya buat macam ni. So kita simplify. So untuk quadratic graph, untuk dapatkan kecuronan ni kita tak boleh simplify macam ni lah. Sebab untuk linear kita tahu standard dia adalah y equal to mx plus c. That's settle down. Tapi untuk quadratic yang kita tahu rumusan adalah ax square plus bx plus c equal to 0, dan kat sini tak ada sebutan kecurunan. So kat situ untuk graphical analysis, ini yang dia dah simplify. Ini adalah sama je. Sebab kalau kita tahu kecurunan kita ada m equal to y2 minus y1 equal to x2 minus y1, iaitu kita ada dua titik. Ni titik kedua, ni adalah titik pertama. So kita ada dua titik untuk kita compare. So actually ini adalah sama dengan perubahan y divide by perubahan x. So untuk untuk equation ni, y adalah id, sebab tu dia jadi id, maka x adalah VGS. So settle down. Bagaimanapun untuk
mathematical model ataupun approach, kita terus apply saja rumus ni untuk memudahkan kita punya ni lah. Saya tak nak buktikan sebab agak complicated, dan rumus ni yang saya kata tadi, apa ni, salah lagi. Rumus ni yang saya cakap tambahan untuk S analysis, iaitu GM equal to 2I DSS divided by VP modulus. M equal to 2I DSS tadi. 2IS kita tekan apa ni, macam ada gangguan. Okay. Divide by VP modulus 1 over BGS divide by VP. Tak ada square lah. Okay, ni adalah rumus dia. Boleh? Okay, GM ni apa? GM isu ni, GM ni apa? Apa itu GM? Okay, ni adalah transconductant. Saya dah cakap tadi. Saya dah brief tadi awal-awal. Tak perasan lah ni. Kalau you perasan, M keturunan ni adalah ni lah ni. GM ni, GM tu adalah equal to keturunan graf. Betul? Dan saya dah cakap tadi, keturunan graf dia berlawan dengan result resistance. Betul? Makin tinggi nilai resistance, makin rendah keturunan. Makin rendah nilai resistance, makin tinggi nilai ni. Lepas tu kita kata, bila dia berlawanan, dia jadi macam rintangan. Dia punya lawan ni apa? Merintang dengan, kalau bahasa current, satu rintangan. Satu lagi adalah conductant. Lepas tu dia panggil transconductant. Berapa kadar alirannya. Maksudnya kalau resistan dia mengurangkan atau memperlahankan arus, tapi untuk conductant dia menguatkan lagi arus. Itu masuk transconductant. So ni adalah rumus keempat dalam JFET untuk kita akan guna dalam AC analysis. Okay, sure. Settle. Okay, sama juga untuk BJT. You akan ada equivalent AC equivalent circuit sama macam BJT. So untuk memudahkan kita punya simplify our punya discussion, inilah kita punya AC equivalent circuit for BJT. Dia nampak ni ni kotak ni. So sama lebih kurang macam apa? BJT, betul? Kalau masih ingat. Kalau BJT sama juga macam ni. Ni BJT BJT kita tahu kita ada VI dengan kita ada VO. Dan ni adalah GM. Saya tak ingat GM apa. Ni adalah RO BJT Ini saya tak ingat. Nanti ini AV, ni GM AV. Saya ingat AVI. AV no load, AVL no load. Ni adalah GMRS dia. Macam tu lah. Dan GM pun ada rumus dia. Okay, itu BJT. Tapi untuk JFET, beza dia tak banyak beza. Hanya kat sini saja. Itu kita open. Kenapa kita open? Kenapa dia open circuit? Sebab karakteristik ni lah. High input impedance. Maksudnya Zin dia terlampau tinggi. Ataupun secara mudahnya kita boleh cakap value dia lebih kurang infinity ohm. Bila sebut infinity ohm, ini asal value dia lah. Zi ni. Tapi bila infinity, dia sama macam open circuit. Sebab tu kita buat open circuit dalam apa? Kita hanya tukar kita label sebagai VGS. Ni adalah VGS. Small letter. Bukan capital letter, small letter.
So yang ni VGM, VGS. Semua small. Sebab bila sebut AC memang semua adalah small letter lah. Maksud dia punya nilai semuanya huruf kecil huruf besar. Sama macam BJT. So kata kita sama je. Okay, untuk AC analysis you all akan tengok sama ketiga-tiga bias, iaitu kita ada fixed bias, kita ada self bias, dan kita ada voltage divider bias. Sama je. Dan apa yang paling penting untuk AC analysis for JFET, apa paling penting untuk fixed bias, okay, tak ada masalah, boleh nampak. Untuk self bias akan tambah dengan width bypass capacitor. Ni nampak, ni adalah bypass capacitor. Sebab tu bila kita tukar kepada AC equivalent circuit, dia dah tak ada. Sebab sama lah kaedah macam BJT. Untuk BJT, dua langkah method yang you kena aware untuk kita tukar daripada DC kepada BJT, iaitu kita tahu Vsource, VDC source ni kita ground kan. Yang pertama. Yang kedua, kapasitor kita short. So sama lah, method sama je. Ni short, ni kita short ataupun kita ground kan. So bila ini dah ground, ini pun ground. So ni dah short. Sebab tu dapat macam ni lah. So ni rumus, ini adalah AC equivalent circuit for fixed bias. Ini adalah AC equivalent circuit for self bias. Okay, ni adalah self bias. Bila ingat untuk AC analysis tu JFET kita memang width by bypass capacitor. Memang maksud dia memang ada. Maksud dia kalau tak ada tu tak masuk syllabus lah. Sebab dia akan jadi complicated. So bila ada senang sikit. Sebab apa senang? Sebab bila kita ambil dua method ni, dua approach ni. So nampak dia short. Bila short sebab daripada current lalu sini, ingat ada sistem baik current lalu sini. Sebab dia zero. Sebab kita short Dia short. So apa yang berlaku? Nampak bila you akan nampak bahawa circuit configuration bagi fixed bias dengan self bias with bypass capacitor ni sama untuk AC. Betul? Nampak tak? Sejibit tak orang kata tengok ni. Ini dengan ni kan sama. Betul? Sama. Bila sama, senang lah nak cakap apa. Contoh saya ambil fixed bias. Kita punya analysis lagi senang lah. Maksudnya apa yang berlaku kat fixed sama dengan self bias with bypass capacitor. Contoh kita ambil ni. Kita tukar tu lah. Kita tukar data ni ke dalam AC analysis equivalent. So kalau ni ZI. So kita starting dengan ZI. Lepas tu kita ada RG. Lepas tu kita jumpa JFET. Terus case equivalent circuit dia adalah ni adalah VGS. Terus case equivalent circuit dia ni adalah GM VGS. Ni ada RD. Ni RD. Keluar dia punya JFET ada RD pula. Yang huruf besar lah RD. Kalau keluar PO. So yang confused RD ni adalah output impedance. Dia nilai dalam dia. Ni, nilai dalam dia. Dia tak sama dengan nilai RD besar. Nilai ni adalah memang source ataupun resistor yang kita sambung kat luar. Dia tak sama. So untuk kita punya AC analysis, okay, ni kita punya circuit
sama lah selalu ke sini. Tu kan. So sama. Apa? Untuk common source fixed bias, memang kita go through common source kita tak tengok common drain, kita tak tengok common gate. Tak tengok sebab covered hanya only common source saja dalam syllabus kita. Sebab tu fixed bias, inilah dia punya ni. Dan kita boleh tengok lah apa Z-in dia. Kat sini betul lah, Z-in sama dengan RG. Kalau nampak dari sini pun, ni mata kita. So, ni mata kita. So, memang ZI equal to RG sebab ni dah open circuit. So, settle. Itu untuk ZI. Untuk output, kita tengok dari sini. Dari sini kita boleh lihat bahawasanya ZO equal to RD parallel dengan RD. RD besar parallel dengan RD kecil. Di mana untuk any source, sama ada current source atau kalau current source kita akan open, tapi kalau voltage source kita akan short. Tapi sebab ni current dia akan open, bila open tak nampak lah. Maksudnya dia akan terputus, bila terputus kita akan nampak RD besar, RD kecil saja tinggal, tapi dia parallel. Selesai. Dan S nilai RD, ni assumption bila nilai RD tu greater than RD 10 times, so kita boleh simplify our circuit output for output impedance adalah ZO equal to RD. ZO equal to RD. Okay, mudah kata apa yang saya bercakap. Kalau nilai RD diberi, ni nilai RD diberi dia state dalam equation. Sorry, dia tulis dalam dia punya soalan berapa ohm dia kena guna ni. Tapi kalau nilai RD tidak diberi dalam soalan, tak diberi ni diberi, yang ni tak diberi, you guna ni. Sama juga untuk voltage gain. Kalau diberi nilai RD, you ambil ni. Tapi kalau tak diberi nilai RD, you ambil ni. Ini kalau diberi nilai RD, kalau ni tak diberi nilai RD. RD kecil maksudnya kita boleh anggap terlampau besar. Dia ikut. Dan rumus ni sama macam common source self bias. Sama je. Sama. Lepas tu cepat sikit saya punya ni settle. Different pada voltage source. Sorry, voltage divided bias. Di mana, tapi ingat kita ni with bypass. With bypass capacitor lah. Sama. Sebab kita nak ringkaskan atau ada benda ni. So bila bypass memang dia akan jadi macam short. So hanya tinggal ni saja. So kita akan tinggal 3RD saja. So after that kita just lukis equivalent circuit kita. Ni equivalent circuit kita. Sebab ni dah ground. So bila ni ground, bila ni dah ground, ini pun ground. So kita boleh nampak dia macam ni. Sama je sebab ni pergi, sebab ni not yang sama dia pergi mana-mana pun sama je. Dia nak pergi sini boleh, pergi sini boleh, tapi nak pergi sini R1 parallel macam R2. Okay, bila dah ground, sebab tu kita buat macam ni. So apa yang beza dia untuk voltage divider bias hanya pada input side saja, iaitu ZI equal to R1 parallel to RD. Betul lah, dia parallel. Memang kita nampak dia selari lah. Output sama kan, nampak output sama. So output sama macam fixed bias dengan self bias, sama tadi lah. Bila sama saya bercakap tadi, kalau diberi nilai RD, you ambil yang atas. Kalau tak beri nilai RD, you ambil nilai bawah. So sama jugalah. So untuk voltage gain, bila sebab voltage gain dia VO divide by Vin. Bila Vin kita tahu Vin dari sini kita tahu Vin equal to VGS, betul kan? Kan parallel sama kan? Sebab tu kalau node ni saya sambung macam ni. So ni saya punya minus, ni positif, so ni positif minus sama. So VI equal to VGS. Sebab tu untuk voltage gain
timbang VI terus equal to VGS. Manakala VO, kalau you boleh nampak, ni adalah value untuk current source. Manakala ni adalah nilai untuk resistance total. Okay, kalau tengok benda rumus betul lah. Ini adalah kita punya current source. Cuma arah dia macam ni. Sebab tu bila arah macam ni, VRD dia macam ni. So VRD macam ni. Sebab tu kita cakap Vout negatif VRD. Sebab tu ada negatif kat depan ni. Sebab VRD equal to negatif RD. So VRD equal to IRD. IRD times RD. Okay. So IRD ni, IRD current sini lah. So I ikutkan sini, kalau RD ada, sebab tu kita parallel kan, sebab kita dapat total resistance. Kalau tak ada, RD kecil tak ada, so kita anggap ni macam tak ada. Sebab tu kita nampak tinggal RD saja. Yang penting you pegang ni lah. Kalau ada nilai RD, you guna rumus ni. Kalau tidak ada rumus, kalau tidak diberi dalam soalan nilai RD, you guna rumus ni. Betul. Okay, memang selesai lah. So for the last session untuk hari ni, kita buat sikit exercise untuk last example Okay, ini contoh untuk self bias with bypass capacitor. So tengok pada sini, Z in dengan Z out. So kalau better untuk apa-apa dalam you punya soalan, you kena buat ataupun you kena draw AC equivalent circuit. Please, sebab itu ada nilai markah ni. Kalau Panabiah dia bagi nilai markah. So saya pun sama sebab better sebab untuk bantu anda. So ni saya punya AC equivalent circuit saya. So ni 1 mega. Lepas tu dia jumpa JFET. You terus lukis equivalent circuit kita, iaitu ni plus minus VGS. GM VGS. Lepas tu RD. Okey, tengok soalan. Saya kata ni tak beri tapi tengok soalan. Given RD, dia beri. So automatic RD ada. So RD ada. So RD besar ada. RD kecil pun ada. So you nampak ZO macam ni. Okay. So apa yang nampak kat sini, ZI ni equal to 1 mega ohm. Selesai. Nah, maka ZO equal to RD parallel to RD kecil. So just buat lah. 40K times RD 2.7K divide by 40K plus 2.7K. Nanti you tolong kira So dapatlah nilai ni. Persoalannya adalah AV. Saya nak fokus pada AV sebab AV yang payah. So AV agak payah sebab AV rumus kita adalah ni. Sebab dia beri nilai RD. So negatif GM RD RD. Negatif GM. So parallel RD dengan RD besar. So RD ni adalah sama dengan ZO kan? Sama kan? So negatif GM ZO. So ZO tadi dah dapat tadi. Berapa nilai tadi? Cuma isu ni GM. Berapa nilai GM? Itu persoalannya lah. Berapa nilai GM? So nak tak nak. Complicated untuk AC analysis for JFET kat situ saja. Iaitu nak cari GM. Di mana rumus GM ni? Rumus GM kita 2 IDSS divide by VP. Itu yang you kena aware lah. So bila you tulis balik, M equal to 2 IDSS divide by modulus VP times 1 over VGS minus VP. Okay, isu dia IDS telah diberi. Ini ada 9 mili. VP telah diberi. Ini 8. Isunya adalah VGS.
Kat situ yang saya kata sebab you kena kira VGS. Bila kena kira VGS, nak tak nak you kena kira rumus ID juga. IDSS 1 over VGS. So you kena guna rumus ni. Ni rumus pertama. From ni memang rumus wajib lah. Kalau from the circuit, kita tahu VGS sama juga dengan ia adalah self bias. Negatif ID RS. So ID RS. So you just masuk dalam ni lah. Masuk dalam ni. So better tolong cuba. Tolong cuba. Sebab complicated nak cari AV dia berkait. Nak cari AV ni rumus dia. Okay, ni dah dapat sebab tak kita cuma GM tak tahu. Okay, GM dah dari rumus. Rumus pula IDS beri cuma VGS tak tahu. Yang ni dah tahu. Cuma isu dia VGS tak tahu. So nak tak nak you kena VGS dengan ID sekali. Sebab tu you kena buat balik apa yang kita dah discuss. Kedua rumus ni you kena buat balik macam mana yang kita buat tepat. Example 1. Yes. Example 1 ni. Example 1. Buat balik lah. So you kena buat. So apa yang saya share pada anda, buat tu agak ambil masa lah. Untuk session 5 dengan 6 semalam saya buat. So untuk you all saya sampai tempat ni 5 minit lagi tinggal. Saya akan ambil masa. Saya put dah you punya kanjak dah saya record. Tak tepu dah. Cuma apa yang saya share yang semalam kita dapat AV equal to 3.4 semalam. So you boleh compare lah dengan jawapan semalam. Lepas you kira ni dapat okay tu. Hopefully dia cubalah. Saya mengharapkan anda cuba supaya ni lah. Sebab saya rasa untuk setting just ni lah complicated ni. Lain tak ada apa-apa. Okay, itu saja pihak saya. Ada apa-apa lagi soalan? Harap boleh cuba equation example 3 tu. Supaya you all boleh nampak lah. Yang penting jawapan AV tu 3.4 3.4. Nanti you just test lah. Okay, ada soalan? Sebelum saya tutup our class ni. Awal next week test 2. Test 2 objektif ke subjektif sir? Test 2 ada 2 part 2 part. So part A objektif 10 soalan saja. Part B subjektif 1 soalan saja. 1 soalan saja. Okay. Thank you sir. Kita tengok dekat nota chapter 5. Chapter 5 ada beberapa soalan kan kat ujung slide. Cuba buat. Cuba buat tu bincang dengan kawan. Lebih kurang macam tu je, tak susah sangat pun. Yang penting you kena pilih kelas yang betul saya dah cakap tadi. Masuk pilih kelas yang betul tu dalam outer kita ada 2 kelas. So make sure you kena pilih kelas yang kata kelas final, bukan kelas yang normal kita join. Takut tadi you all tapi masuk lewat lah. So apa yang saya nak highlightkan adalah dekat kita punya outer, saya dah cakap tadi untuk kita punya outer kita akan ada 2 kelas. Ni kelas yang biasa saya share semua nota. So you kena tick kat sini baru you nampak assessment kat kelas 2 ni. Kita akan buat kelas ni. So untuk final dengan test dah ada. Cuma you all tak nampak lah. Saya hidden lagi. Okay, itu sajalah untuk yang penting you kena select final class, bukan kelas normal. Takut kalau you buat kalau normal memang tak nampak lah. Sebab dalam kelas final ni saya dah masukkan semua pelajar daripada section 1 sampai section 8. So mana-mana yang dapat dengar awal pagi tadi, saya dah cakap waktu awal-awal kelas tadi, di mana saya terpaksa buat
test dulu dalam guna platform kelas yang different sebab nak libatkan semua pelajar tahun 2. Sebab Puan Nabiah actually hari ni hari dia pun delivered for the baby. So kita doa yang terbaik. So saya tak nak ganggu dia lah. So saya akan conduct ni. Harap ni mungkin 25 bulan tu Puan Nabiah dah okey kot. Untuk dia control lah. Kalau okey supaya saya boleh kata tengok. Bagaimanapun untuk 25 bulan ni kita akan buat benda different class. Tu saja. Ini tak apa-apa lah. Okay, ada lagi? Selain task. Untuk kuliah hari ni okey jelas? Nah, kan Jafet? Boleh saya sikit. Okey. Sorry attendant. Last session. Tadi ada beberapa orang yang masih belum attendant. Sebelum kita habis. Okey, kejap okay, untuk attendant saya akan panggil nama. Ada 6 orang yang banyak. Aizat Razali ada? Aizat Razali ada? Aizat Razali ada? Aizat Razali? Aizat Razali. Tak ada Aizat Razali? Ada. Amirin Haikal? Amirin Haikal ada tu nampak? Ada sir, ada. Okey. Suara. Hamzah Syahmi? Hamzah Syahmi nampak ada. Hamzah Syahmi suara sikit. Hello. Saya sir. Okey. Daniel Hafiz. Daniel Hafiz. Ada saya ada. Okey, terima kasih Daniel. Nazmi Syarunizam. Nazmi bin Syarunizam. Ya, saya sir. Ada Nazmi Syarunizam. Muhammad Nur Rafiq. Ada sir, ada. Okey, terima kasih. Okey, seorang je lah. Aizat Razali tak ada Dia semua datang. Kan Aizat Razali dia terlihat awal je. Okey, tak ada. Tak ada Aizat Razali? Tak ada. Okey, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kekurangan untuk sepanjang semester ni. So next week kita cuba construct yang orang kata open class session je lah. Korang biar punya ni lah. Itulah. Mungkin boleh the last part ni siapa yang boleh on kamera, boleh on kamera. Yang kata kita snap jap. Yang boleh on kamera lah. Caption. Boleh saya. Tengok sikit ke korang yang tidur ke apa. Oh, seorang. Okay, nampak dia tingkap. Oh, dua sama Ismail. Sir. Oh, dua sama. Cepat balik Bos Ah, PKP pula ni. duduk je lah sini. Duduk kat sini. Okay. Sir, tengah kerja. Okay. Dia ni saya aware tengah kerja. Kamu tak sir. Okay, tak apa. Mana yang boleh lah, mana yang boleh. Okay, itu yang. Apa lagi kat selama? Macam ramai kat rumah. Okay. Banyak buku belakang Wafi dengan Fikri tu. Filter sir, filter. Dia orang study je. Semangat. Ada yang atas langit sir. Tengok Facebook semalam pun kelakar buat lah. Orientasi dia satu. Macam pena. Orang lain. Okay, ada lagi nak on? Okay, saya stream sekejap. Okay, Nisa pun dah on. Okay, nampak. Ada lagi nak on?
Okay, terima kasih atas semua sepanjang 15. So nanti next week apa cepat dia dapat lah saya buat session. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih atas komitmen. Harap untuk tahun depan boleh lah online. Boleh online pula, boleh bersemuka. Saya online dia pening juga Kita lecturer pun pening lah. Akan online ke? Online susah je, online tak faham je. Tak apa dia recorder, tak apa. Berdik je. Okay. Okay, jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih sir. Tanggung untuk macam tu. Terima kasih. Online Terima kasih. Love you. Okay, thank you. Teacher. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you so much sir. Buat ajar kami. Thank you, sir. Yang Rizal dengan Kachen apa